Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tentang banding beza antara 4 orang tokoh, 2 orang tokoh tempatan dan 2 orang tokoh antarabangsa. Berikut merupakan tegasan 3 sejarah perkembangan bahasa Melayu. Ahli kumpulannya saya Muhammad Syah Mukris bin Muhammad Syahril, dan saya Nur Irsyad binti Ibn Tashrif, dan saya Siddiq Harith bin Muhammad Rusli. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tokoh antarabangsa iaitu Profesor Wu Zongyu. Profesor Wu Zongyu dilahirkan pada 9 Julai 1939 di Shanghai dan beliau memasuki Universiti Beijing, the Peking University, pada tahun 1956 hingga 1961 untuk belajar bahasa Indonesia. Pada tahun 1961, Wu telah ditugaskan untuk menubuhkan jurusan Bahasa Melayu di Beijing Foreign Studies University (BFSU), membezakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Selain itu, beliau telah menjadi pensyarah bahasa Melayu di BFSU sehingga kini. Pada tahun 20 sehingga 24 Mei 1996, beliau telah mempengerusikan persidangan antarabangsa pengajian Melayu Beijing di BFSU serta mengadakan kerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pusaka DBP dalam mempengerusikan seminar perbandingan sastera China Melayu di BFSU pada Jun 2000. Pada 30 hingga 31 Ogos 2001, beliau telah bekerjasama dengan Universiti Brunei Darussalam bagi mempengerusikan seminar hubungan China-Brunei di Beijing. Dan pada tahun 2004, beliau telah mempengerusikan seminar persahabatan China-Malaysia dan seminar antarabangsa pemikiran budaya China Melayu pada tahun 2005. Wu juga telah mempengerusikan persidangan antarabangsa pengajian Melayu di Beijing pada tahun 2009. Okey, baik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang R.O. Winstead. Okey, baik. Nama sebenar R.O. Winstead adalah Richard Olaf Winstead. Beliau lahir pada 2 Ogos 1878 di kota Oxford, London. Ayahnya berasal daripada Sweden dan telah menjadi rakyat Britain. Beliau mendapat pendidikan di Magdalen College School dan di New York College, Oxford, dan dari situlah beliau menerima gelaran MA. Menurut Shepard Winstead dalam kurungan 1969, Winstead telah memilih khusus metafizika di Oxford dan pernah mengikuti khusus undang-undang selama setahun di universiti yang sama. Tetapi beliau telah tertarik dengan karya-karya Robert Louis Stevenson pada akhir tahun ketiga beliau, yang menyebabkan beliau telah bertukar haluan menjadi seorang ahli bahasa. Okey, pemikiran beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, beliau telah menubuhkan Sultan Idris Training College untuk menentukan hala tuju sistem pendidikan dan melahirkan lebih ramai lagi guru-guru bahasa Melayu yang berpendidikan tinggi. Beliau juga telah menerbitkan sebanyak 85 buah buku bacaan sekolah di bawah Malay School sumbangan series. Okey, antara buku-buku yang beliau telah hasilkan berkenaan bahasa Melayu ialah Colloquial Malay, A Simple Grammar with Conservation 1920, dan A Dictionary of Colloquial Malay, English and English Malay 1920. Beliau jugalah yang turut menyusun dan menghasilkan 2 buah kamus bahasa Melayu, iaitu Practical Modern Malay, English Dictionary 1952 dan Unabridged English Dictionary pada tahun 1958. Baiklah, setelah pendengar-pendengar daripada Siddiq, hari ini saya akan menerangkan Profesor Emeritus Dr. Abdul Hassan. Profesor Emeritus Dr. Abdul Hassan dilahirkan pada 20 Mac 1942 di Teluk Ansol atau lebih dikenali sebagai Teluk Intan di Perak dan merupakan seorang ahli bahasa yang terkenal di Malaysia.
Abdullah menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Gunung Semanggol dan Sekolah Melayu Teluk Ansol pada tahun 1949 sehingga 1954. Beliau memperoleh ijazah BA pada tahun 1967 dan MA pada tahun 1969 dalam jurusan Linguistik Bahasa Melayu daripada Universiti Malaya dan PhD 1972 dalam bidang Linguistik Am daripada University of Edinburgh, Scotland. Beliau pernah berkhidmat di beberapa pusat pengajian seperti Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Abdul Malik dan Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Beliau adalah bekas tenaga pengajar di Universiti Sains Malaysia USM pada tahun 1972 di unit pengajian bahasa menjadi profesor pada tahun 1990 dan bersara pada 1997. Selepas bersara, beliau dilantik menjadi Profesor Komunikasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM pada tahun 1997 sehingga 2001 dan menjadi Profesor Bahasa Melayu di UPSI bermula pada 2001 sehingga 2011. Pada tahun 2012, beliau dilantik menjadi karyawan tamu di Jabatan Pengajian Media Universiti Malaya. Abdullah juga pernah memegang British Commonwealth Scholarship pada tahun 1969 sehingga 1972, Zamalam Fulbright High di University of California, Berkeley pada tahun 1979. Beliau merupakan pemegang kerusi Tun Razak keempat di Ohio University, Amerika Syarikat pada tahun 1987 sehingga 1989 dan merupakan Profesor Kunjungan di Jabatan Kajian Asia Timur, Universiti Frankfurt, Jerman pada Oktober 2004. Beliau telah dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus oleh Universiti Sains Malaysia pada 2006. Antara hasil karya beliau ialah The Morphology of Malay, Dewan Bahasa dan Pustaka 1974, Bimbingan Bahasa Malaysia, I untuk HSC 1976, Rencana Linguistik Dewan Bahasa dan Pustaka 1978, Kaedah dan Daftar Ejaan Melayu, Unit Pengajian Bahasa USM 1978, Linguistik Am 2005, dan akhir sekali Mengapa Kami Bantah Penggunaan Bahasa Inggeris bagi Mengajarkan Sains dan Matematik 2006. Seterusnya ialah hasil karya majalah iaitu Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Nasional dalam Masyarakat Malaysia dalam majalah Dewan Bahasa, muka surat 545 hingga 546 dan isu dan masalah standardisasi bahasa Malaysia dalam majalah Dewan Bahasa terbitan Mei 1983. Seterusnya saya akan membentangkan tentang A. Samad Said. Nama penuh A. Samad Said ialah Abdul Samad bin Muhammad Said. Beliau dilahirkan pada 9 April 1935 di Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal, Melaka. Beliau turut merupakan sastrawan, salah seorang daripada sastrawan negara Malaysia. Karya beliau merupakan antara karya fiksi kreatif Melayu moden yang paling banyak dianalisis oleh para pengkaji di Malaysia dan juga antarabangsa. Menurut Abdullah Halim Ali 2011, didapati proses pemerengganan A. Samad Said berada di atas landasan yang sejajar dengan 4 peringkat yang telah dicadangkan oleh teori tekstualisme, iaitu kehadiran dan pelanggaran, pengukuhan serta keperingkatan individualiti. Proses-proses ini telah dikaji dalam karya-karya A. Samad Said merupakan karya tertinggi sastra. Notanya, teori sastra tekstualisme ini merupakan sifat-sifat keberanian dan kebijaksanaan dalam karya penulisan. Keberanian ialah dalam merujuk pada kesediaan pengarang dalam menyampaikan sesuatu gagasan baharu kepada khalayak ramai. Kebijaksanaan pula merujuk pada sifat yang mendorong pengarang untuk melakukan pekerjaan teks dengan penuh kesedaran dan bergerak dalam landasan keilmuan. Seterusnya, golongan sastrawan negara merupakan kelompok ataupun pengarang serta penyair yang dianggap paling tinggi dalam memartabatkan kedudukannya di dunia sastra Malaysia. Perkhidmatan dan karya mereka ini diiktiraf berkualiti
serta mengesankan pembangunan kesesasteraan Melayu dan membijaksanakan masyarakatnya mengikut Habdul Alim Ali 2011. Samad Said ini, beliau merupakan seorang yang bersifat selektif dan prioritis dalam penghasilan beliau. Hal ini kerana beliau ingin melahirkan karya yang benar-benar sampai dan berkualiti kepada orang ramai. Samad Said telah melalui pengalaman penciptaan karya kesusasteraan lebih daripada 50 tahun. Pelibatan awalnya bermula pada tahun 1950-an. Sebelum memasuki dunia penulisan, Samad Said telah menempuh pelbagai pengalaman pahit. Peperangan yang melanda tanah Melayu dan Singapura menjadikan zaman kanak-kanaknya suatu era yang sulit, perik dan payah. Habdul Alim Ali 2011. Pengalaman-pengalaman dan liku-liku hidup inilah yang mengajar dan memberi inspirasi kepada Samad Said dalam menulis karya-karya beliau. Karya-karya beliau ini lebih kepada menceritakan tentang masyarakat dan mengkritik pemimpin-pemimpin serta golongan-golongan yang cuba menjatuhkan Melayu. Dan berikut merupakan hasil-hasil karya Samad Said. Samad Said bukan sahaja membuat sastra, tapi membuat novel, umum, cerpen, puisi serta drama. Novel Salina 1961 karya Samad Said telah dijadikan sebagai salah satu karya kajian di negara China pada masa kini. Perbandingan tokoh. Baik, saya akan menerangkan perbandingan tokoh pemikiran Abdul Hasan dan juga Abu Istad. Abdul Hasan dia adalah seorang yang memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Okey, beliau bergerak aktif dalam aktiviti persatuan bahasa. Beliau juga meneruskan usaha-usaha untuk mengadakan persidangan pertenyahan antara bangsa. Untuk Abu Istad pula, dia telah menumbuhkan universiti pendidikan untuk menentukan hala tuju sistem pendidikan dan melahirkan lebih ramai lagi guru bahasa Melayu yang berpendidikan tinggi. Hal ini supaya mereka semua dapat menzahirkan kepentingan, menzahirkan intelektual dalam kalangan anak-anak murid. Dia juga mengkaji mengenai masyarakat di tanah Melayu yang beragama Islam. Hal ini mendorong beliau untuk lebih mengetahui dan mendalami ciri-ciri masyarakat Islam itu sendiri. Seterusnya, beliau juga tidak mempunyai antara tokoh yang beliau tidak mempunyai perkhususan dalam bidang bahasa. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bidang yang beliau tekuni di awal perkuliahannya adalah bidang metafizikal, tetapi telah bertukar haluan ke arah bidang bahasa. Jadi beliau tidak memiliki pengalaman dalam bidang antropologi, sastra maupun tata bahasa Melayu. Tetapi beliau telah menceburi bidang ini apabila memasuki bidang pentadbiran di Malaysia, di tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Perbandingan peranan kedua tokoh tempatan dan antarabangsa Profesor Wu Zongyu dan Samad Said. Profesor Wu Zongyu ini dia meningkatkan pengembangan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu di China melalui penubuhan pusat-pusat pengajian Melayu di China. Profesor Wu mendapat gelaran tokoh apabila beliau melahirkan dan menzahirkan penggunaan bahasa Melayu di negara China. Kedua, memertabatkan bahasa Melayu dengan menjalinkan hubungan bersama Kerajaan Malaysia serta Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau memertabatkan bahasa Melayu di China dan juga menjalankan kerjasama di Malaysia. Samad Said pula, dia menggunakan sastra dalam merakam realiti masyarakat. Beliau menaikkan semangat masyarakat dalam penulisannya dan mengkritik apa yang beliau rasakan salah melalui penulisan. Samad Said menyampaikan gagasan dan juga meningkatkan semangat dalam penulisannya. Beliau
menzahirkan pandangan beliau pada penulisan dan karya-karya. Itulah pemandangan dan pemikiran Ihsan Said dan Prof. Wu Zhongyu. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan daripada pembentangan ini, pandangan-pandangan tokoh ini memang berteraskan kepada bahasa Melayu tetapi terpecah-pecah kepada beberapa bahagian. Ada yang melambangkan Melayu melalui pendidikan, ada yang berpecah pada Melayu dari segi penulisan, ada yang berpecah pada segi kajian bahasa Melayu. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bidang pendidikan adalah penting kepada masyarakat Melayu untuk memastikan bahasa Melayu itu supaya kekal digunakan dan supaya bahasa Melayu itu tidak tercemar oleh masyarakat moden pada hari ini. Kesimpulan berdasarkan pada pembentangan ini, bahasa Melayu adalah bahasa yang mudah dipelajari. Hal ini dapat dibuktikan dengan oleh Profesor Wu Zhongyu sendiri, iaitu memartabatkan bahasa Melayu di negara asing, iaitu negara China. Pendapat tokoh ini walaupun berbanding, jika kami banding bezakan, tapi pendapatnya satu, untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Hal ini perlu ditingkatkan dan dicontohi oleh anak-anak muda sekarang untuk memartabatkan bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.